Assalamualaikum warahmatullahi Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم أنت سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب يسر ولا تعسر وبتمم بالخير الحمد لله bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia nikmat daripada Allah, kita dapat bersama-sama pada pagi ini untuk menyambung lagi daurah tafsir kita yang kita sedang bincangkan, iaitu kita sedang bincang berkenaan dengan muka surat yang ke-22, muka surat yang ke-22, bagaimana surah-surah ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebelum daripada itu, kita tengok yang lepas tu saya tersebut berkenaan dengan surah-surah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam diturunkan kepada Nabi semasa di sebelum daripada hijrah ke Habasyah, iaitu 42 surah diturunkan di peringkat yang kedua ini. Baik, muka surat 22 itu surah-surah yang diturunkan sebelum sahabat berhijrah ke Habasyah. Selepas peringkat kedua tadi, bermulalah zaman penentangan kaum Quraisy terhadap Nabi yang menjadi semakin memuncak sehingga akhirnya mendorong sesetengah sahabat memilih untuk berhijrah ke Habasyah. Tujuan surah 7 surah berikut diturunkan sebelum mereka berhijrah ke sana. Sebelum mereka berhijrah ke sana. Surah yang ke-29 Suratul Ankabut. Surah Al-Ankabut, di dalamnya ada isyarat hijrah ke Habasyah. Dalam surah Al-Ankabut itu ada isyarat supaya hijrah ke Habasyah. Surah yang ke-30 Suratul Rum, di dalamnya terdapat berita gembira bahawa Islam akan mendapat kejayaan setelah diuji. Kejayaannya itu apabila Mekah tu dapat dibuka. Tapi Allah Ta'ala sebut dah pada peringkat yang kedua tadi, peringkat kedua kenabian. Baik, surah Luqman surah 31, larangan mengikut kedua bapa dalam berakidah syirik mereka. Surah Az-Zumar, di dalamnya juga terdapat isyarat kepada hijrah ke Habasyah. Suratul Kahfi, itu ada adab menyampai agama kepada penganut agama Kristian di Habasyah. Mana hijrah tu bukan hijrah saja, hijrah sekali dengan misi dakwah. Yang kelima, yang seterusnya Surah Maryam, menyampaikan akidah tauhid kepada penganut agama Kristian dan penolakan terhadap ajaran tiga Tuhan yang dibawa oleh mereka. Mereka ni berfahaman Kristian. Itu bila Raja Habasyah tanya berkenaan dengan Maryam, dibacakan kepada Raja Habasyah tersebut surah Maryam, Kaf ha ya ain sad, Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria.
Bila dibacakan surah Maryam tu, barulah mereka menerima. Katanya Raja An-Najashi, Raja Habasyah tu adalah raja yang beriman kepada Allah. Di peringkat akhirnya dia masuk Islam, dan Rasulullah SAW telah pun menyembahyangkan jenazah dia secara gaib. Itu dalam riwayat bahawa matinya seorang lelaki yang baik, Rasulullah sebut setelah hajat sahabat sembahyang, bermakna dia mati Islam. Baik. Kemudian surah Taha itu seruan tauhid kepada pengikut-pengikut agama Kristian. Ini surah sebelum daripada hijrah ke Habasyah. Semua sekali ada 7 surah. Baik. Hijrah pertama dan kedua ke Habasyah. Hijrah pertama ke Habasyah telah berlaku pada 5 Rejab tahun kenabian setelah Rasulullah SAW dilantik menjadi Nabi dan Rasul. Bersamaan dengan 614 Masihi, pada kali ini seramai 12 orang laki-laki dan 4 orang Muslim telah berhijrah ke Habasyah di bawah pimpinan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Dalam hijrah kedua pula sampai 82 orang laki-laki dan 18 orang Muslimah telah berhijrah ke sana. Hijrah yang kedua ini katanya diketuai oleh Ja'far. Sayyidina Ja'far itu sepupu Ja'far bin Abdul Muttalib, sepupu ke pak nakal Nabi. Asal sepupu lah, Ja'far bin Abu Talib. Ja'far bin Abu Talib, sepupu Nabi SAW. Baik. Hijrah ni sebenarnya kalau kita nak terang di sini, bagaimana yang saya sebut, hijrah ni itu tinggal, bukan pindah tapi tinggal. Kalau pindah ni ada niat nak balik kepada tempat asal, tapi kalau tinggal tu dengan kebun, dengan tanah, dengan rumah tu ditinggalkan, maka dia tidak ada rasa lagi nak balik. Itu hijrah. Hijrah ke Habasyah tidak sama dengan hijrah ke Madinah. Hijrah ke Habasyah tidak sama dengan hijrah ke Madinah. Hijrah ke Habasyah adalah satu keizinan oleh Allah Ta'ala yang diberitahu kepada Nabi, siapa-siapa yang nak hijrah berat rasa tertindas duduk di Mekah, sila. Tetapi hijrah di Madinah adalah satu kefarduan, ada satu kewajipan, kerana itu perintah daripada Allah Ta'ala, kecuali dengan ada illah, ada halangan yang tertentu daripada hijrah tersebut. Halangan-halangan itu tidak dapat lagi dielakkan. Contohnya dia isteri, suami dia masih kufur, maka dia boleh duduk dengan suami dia. Itu Islam sebut begitu. Oleh kerana itu anak Nabi sendiri pun, Zainab binti Muhammad SAW, tidak berhijrah lagi, kerana Abul As, menantu Nabi itu, masih lagi tak masuk Islam. Perbincangan ini sebenarnya dibincang dalam Majma' Fatwa Islami, fatwa Islam sedunia, berkenaan dengan orang Eropah. Lanilah ke perkembangan Islam di Eropah. Apabila suami masuk Islam ataupun isteri itu masuk Islam, suami masuk Islam, isteri masuk Islam, suami tak Islam lagi, itu dibincangkan. Lalu macam mana boleh duduk dengan suami yang bukan Islam? Ini majlis fatwa Eropah, dia kata boleh, berdasar pada dalil ni, berdasar kepada dalil ni, bahawa Zainab anak Nabi, Abul As, seorang yang musyrik pada ketika itu, tidak Islam lagi, maka mereka duduk berdua. Mungkin kita rasa pelik, rasa pelik di negara kita, tapi Eropah, dia menyebabkan, kalau kita kata tak boleh duduk, dia menyebabkan rasa masuk Islam ni putus keluarga, sedangkan dia masih lagi nak berkeluarga. Dia nak lagi ada ayah, ada anak, ada pak menakan dia, ada anak-anak saudara dia. Dan bila dia masuk Islam ni, ada sedikit penentangan, seolah-olah macam kena putus hubungan, termasuklah kena putus hubungan dengan suami, sedangkan dia berminat kepada Islam. Ya, itu yang dibincangkan kalau kita baca dalam
fatwa Islam, fatwa alam Islam zaman lalu dia bincang perkara-perkara yang sebegini. Lalu menyebabkan orang tuduh pada Islam ni memecah belah, pecah belah. Lain dengan negara kita, keadaannya berbeza. Keadaannya berbeza. Orang Islam ramai dan mana-mana orang nak masuk Islam pun tidak boleh putus keluarga, hubungan keluarga tak ada putus. Dan jangan jadi orang panggil halangan. Kalau masuk Islam habis, masuk Islam habis, nama kena tukar semua. Tak payah tukar nama kalau baik. Kalau nama Cina, kalau nama India tak apa, tak ada masalah. Cuma nama tu pastikan nama yang baik. Nama tu nama yang baik. Tak payah tukar nama, tak payah bin Abdullah, bin Abu apa, bin ayah dia. Kenapa pula kena bin Abdullah? Sebab itu orang Melayu kita kadang-kadang, orang kita ni lah dia tak terbuka dalam masalah. Saya bukan nak buka sangat masalah ni, tapi nak beritahu pada tuan-tuan bahawa jangan sebab nak masuk Islam tu tak boleh kerana habis putus habis hubungan keluarga apa semua. Hasil daripada fatwa yang begitu di Eropah, kita tengok kebanjiran orang masuk Islam tu ramai. Di UK saja berapa orang masuk Islam. Mana dia berminat dengan Islam, tapi dia kata saya nak duduk lagi dengan suami saya. Macam mana? Last sekali suami tu sendiri masuk Islam. Apabila isteri tu mengamalkan dia adalah Islam, duduk dalam rumahnya dengan araknya tidak sentuh dan sebagainya, dan dulunya mabuk, sekarang dia berubah jadi tak mabuk. Isteri jadi isteri yang baik. Memang Islam mengajar supaya jadi isteri yang soleh, isteri yang baik, yang taat pada suami. Sehingga kalau kita baca satu cerita tu, dia kata awak sangat berbeza, dia kata isteri dia, daripada belum Islam dulu. Awak sangat berbeza. Belum Islam dulu awak tak sediakan makanan untuk saya pagi-pagi semua sekali gini. Awak bangun lewat apa semua. Maka tak ada nilai hidup. Nilai hidup tidak ada dalam agama lain. Tapi Islam memang suruh macam mana pada suami, mau makan suami semua sekali. Tertarik. Lalu isteri itu kata, inilah yang saya belajar, inilah Islam yang saya ikut kawan saya, dia kata di masjid. Ini yang kita belajar. Dan sekali suami itu memeluk agama Islam kerana akhlak ditunjukkan isteri lain dengan akhlak sebelum Islam dan selepas Islam. Itu dia. Baik. Sebagai pengetahuan kita lah. Maka hijrah ke Habasyah ini, Nabi suruh hijrah kerana tekanan yang begitu hebat sangat. Lalu surah-surah ini surah-surah yang diturunkan sebelum daripada hijrah. Semuanya boleh dikatakan bab tauhid, bab akidah. Dan di dalamnya terdapat juga isyarat-isyarat supaya suruh berhijrah. Baik. Tengok muka surat 23. Ini amat mudah untuk faham. Surah-surah yang diturunkan selepas para sahabat hijrah ke Habasyah. Sebelum tadi ada 7 surah. Sebelum tadi ada 7 surah. Selepas kumpulan para sahabat berhijrah ke Habasyah, sejumlah 12 surah diturunkan kepada baginda. Di peringkat ini baginda tuduh dengan berbagai tuduhan. Bukan sekadar itu saja, malah ajaran baginda juga dustakan, serta di bawah menunjukkan senarai 12 surah berkenaan. Baik. Yang pertama surah As-Sajdah, iaitu surah yang ke-32. Rasulullah SAW dituduh sebagai pereka Al-Quran dan penimbul fitnah. Satu tuduhan Nabi, pereka Al-Quran, timbul fitnah. Orang tuduh Nabi. Suratul Waqi'ah, surah ini diturunkan di zaman Nabi didustakan. Surah Qaf mengandungi perintah Allah kepada Rasulullah SAW agar terus memberi peringatan walaupun didustakan. Adz-Dzariyat, Rasulullah dituduh sebagai gila dan tukang sihir. Ats-Tsur, surah Tur, Wat-Tur wa Kitabin Mastur, Rasulullah dituduh dengan berbagai tuduhan seperti penyair, gila, tukang tenun, dan mereka Quran sendiri Al-Quran. Al-Mulk,
Nabi SAW dituduh sebagai sesat. Al-Qalam, dituduh gila dan dirasuk. Gila tu buang in. Al-Haqqah, Rasul tuduh penyair gila dan mengada-ada ke Al-Quran. Al-Ma'arij, ancaman kebinasaan. Ubah ejaan, ancaman kebinasaan terhadap pimpinan Quraisy yang begitu materialistik dan mata duitan. Surah Nuh, etika dakwah dan ancaman kebinasaan kepada orang yang ingkar, seperti telah berlaku kepada kaum Nabi Nuh dahulu. Asy-Syams diturunkan ketika Nabi didustakan, akibat pendustaan bangsa nama pun mungkin dimusnahkan seperti kaum Thamud. Dan Suratul Lail diturunkan zaman pendustaan orang-orang kafir terhadap Nabi SAW. Peringatan, ayat-ayat terakhir di surah An-Najmi juga diturunkan di peringkat ini, sementara beberapa ayat di permulaan pula diturunkan pada peringkat 12 kenabian, sempena berlakunya peristiwa Isra dan Mi'raj. Baik, kalau kita tengok di sini, ini adalah surah-surah diturunkan selepas berhijrah ke Habasyah. Baik. Lagi orang Islam lari daripada Mekah untuk mendapat perlindungan, lagilah musyrikin Mekah tekan. Sekarang ni dia attack Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dia attack Nabi, dia serang Nabi. Serang dengan cara tuduhan, maki dan sebagainya. Dengan berkata Nabi ni tukang sihir, sebab mereka tidak ada hujah sebenarnya nak lawan. Dan tuan-tuan ingatlah, orang yang tidak ada hujah ni memang dia lawan Islam ni, dia lawan dengan tuduhan. Sepatutnya dia kena bagi hujah baru betul. Bagaimana kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, udulukum anil mu'arad bil lisan ila mu'aradati bis suyuf adallu dalilin ala sidqihim. Itu kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Dalil yang paling terang nak kata kita ni betul, dia salah, bila kita udulukum anil mu'aradat bil lisan, bila kita buat mengemukakan hujah lisan. Maknanya kita sebut, kita syarah yang ni begini. Dia tidak jawab dengan lisan kepada kita, tapi dia jawab dengan mu'aradati bis suyuf, dengan pedang. Pedang makna kekuasaan. Pedang makna kekuasaan, ataupun maknanya dia jawab dengan tuduhan, bukannya hujah. Udulukum itu menunjukkan bahawa ala sidqihim, bahawa kamu benar, dia salah. Bila kita bahas dengan seorang ni, dia kena buat mari hujah lah pada kita. Sepatutnya begitulah. Bila kita kata ilmu jidal, ilmu perdebatan ni, ilmu debat ni, kalau orang ngaji India apa semua, kawan-kawan kita, dia belajar ilmu debat ni, ilmu bahas ni dia belajar. Dan orang yang bahas hebat ni, Dr. Zakir Naik lah. Dan dia ada satu passion orang ni, kalau dia rasa hujah dia tu kemat, dia nak suara, nampak macam lawan dia nampak macam hujah okey juga, dia naik suara dia. Naik suara tu sebenarnya salah satu daripada cara berdebat. Dan debat ni Nabi SAW cabar musyrikin Mekah. Kalau aku betul-betul bagi dalil, faktu bi suratin min mislih, itu di antara cabaran dia. Bagi surah lain. Kalau aku baca Quran tak betul, tapi ternyata mereka sendiri pun mengakui bahawa betul. Dalilnya, mereka mari dengar Nabi baca Quran malam-malam sampai berselisih bahu di antara dia. Gelap tengah malam, tak nampak, duk main dalam gelap, duk dengar Nabi baca Quran, berselisih bahu. Mari mana ni? Mari dengan Muhammad. Saya pun mari situ juga. Esok pagi lawan Nabi. Tu jenis dia begitu. Nak macam mana? Nak dengar tapi lawan. Sama juga kalau hari ni, kalau kita bahas satu perkara, kita sebut benda yang betul, kita sebut yang benda yang benar, benda yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Tiba-tiba lawan kita ni, dia jawab dengan tuduhan, dia tak jawab dengan betul. Dia kata Wahabi lah, dia kata macam-macam. Maka itu tuduhan. Tuduhan bukan hujah. Tuduhan ni mari daripada emosi. Dia kena buat mari hujah.
Lalu surah ni semua tuduh. Contoh pertama tu, Nabi penimbul kepada fitnah. Muhammad ni dari fitnah orang ramai. Lepas tu Nabi ni gila. Kita kena pakat berobat Muhammad ni sebab Muhammad ni otak dia tak betul lah, dia kata. Dan Nabi tu kasih, macam mana dirasuk, tukar sihir dirasuk. Cuba tuan-tuan bayang. Allah Ta'ala telah jawab semua tu, wa ma huwa bisahir. Semua Nabi ni bukannya tukar sihir, bukan. Kerana sihir ni satu ilmu yang nampak depan tu je. Tapi Nabi ni ilmu Quran, kalau Nabi baca benda yang beri kesan pada jiwa. Orang Arab kata sihir Muhammad. Kalau orang jangan pergi dekat dia. Kalau pergi dengar dia baca Quran, habis. Masuk puak dia lah, mula kata seolah-olahnya begitu. Sedangkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam baca Quran tu satu benda yang betul. Lalu dia mendustakan juga Nabi dengan tuduhan, dengan macam-macam. Allahu Akbar. Di akhir-akhir surah ni Allah Ta'ala sebut semua berkenaan dengan contoh-contoh kaum yang dibinasakan oleh Allah dengan sebab mereka ini melawan Nabi SAW. Baik, yang ketiga, pasal 24, surah-surah yang diturunkan di antara tahun ke-6 hingga ke-10 kenabian. Di peringkat ketiga kehidupan Rasulullah SAW sejumlah kira-kira 22 surah diturunkan kepada baginda. Ini adalah peringkat yang ketiga. Kita ingat dah peringkat kemarin tak? Kita bahagi ke 4 peringkat masa duduk di Mekah. Baik. Mula-mula turun 9 surah pasca kemarau yang berlaku di Mekah. Kemudian turun 13 surah lepas umat Islam betul-betul ditindas dan dizalimi. Di permulaan peringkat ketiga ini, Sayyidina Hamzah telah memeluk Islam. 3 hari kemudian Sayyidina Umar telah memeluk Islam. Peristiwa ini berlaku pada bulan Zulhijjah tahun ke-6 kenabian bersamaan 615 Masihi. Berlaku pada tahun ke-6 kenabian. Pada tahun ke-7 kenabian bersama 616 Masihi telah berlaku kemarau dahsyat di Mekah. 9 surah diturunkan pasca kemarau yang berlaku pada tahun ke-7 kenabian itu seperti berikut. Suratul Anbiya, Rasul dituduh sebagai penyair dan seorang yang dirasuk. Al-Mu'minun dituduh gila. Al-Furqan dituduh sebagai seorang yang terkena sihir. Tadi dituduh bertukar sihir, ini sebut terkena sihir pula kerana mengada-ada ke Al-Quran. Asy-Syu'ara, Rasul diragui dituduh sebagai gila. An-Namlu diragui dituduh sebagai tukang sihir. Al-Qasas, Nabi tidak berkuasa memberi hidayah kepada Abu Talib. Dan Dukhan, baginda dituduh gila, diajar oleh orang lain supaya jadi gila dia tu, yang diajar oleh orang lain. Suratul Jathiyah, Jathiyah ancaman kepada pemimpin materialis dan etis yang tidak ada agama, tak percaya pada Tuhan dan juga penting pada dunia, itu materialistik. Diturunkan Al-Qamar, diturunkan di zaman pendustaan orang-orang kafir terhadap Nabi. Di peringkat ini juga Nabi dipulau, diboikot oleh orang-orang Quraisy selama 3 tahun. Allah, siannya Nabi kita, tuan-tuan. Dalam masa 3 tahun tu Nabi dan keluarga dan pengikut-pengikut dibenarkan bebas hanya di kawasan Sy'ab bin Hashim dan Sy'ab Abu Talib sahaja, di kawasan kabilah dia sahaja. Peristiwa ini bermula pada bulan Muharram tahun ke-7 kenabian Masih, berterusan hingga bulan Muharram tahun ke-10 kenabian bersama 619, 16, 17, 18, 3 tahun pemulauan. Allahu Akbar. Jadi kalau kita tengok daripada sini ni, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bila apa ni, di saat ditindas dengan begitu kuat tu, Allah Ta'ala ada juga selit berita gembira pada Nabi, iaitu sebagaimana kita baca tadi, Sayyidina Hamzah peluk Islam. Satu benda yang besar dalam kehidupan. Sayyidina Hamzah peluk Islam. Dan 3 hari kemudian tu Umar pula masuk Islam. Dua panglima lah kita kata. Inilah
Dua pendekar ni hebat ni. Dua orang panglima ni hebat, yang menyebabkan ada sikit lah hibah Islam tu, ada sikit daripada dua orang ini. Tapi tak ada, dia tetap masuki Mekah, tetap dengan cara dia. Dan sebaliknya teruk lagi, dia pulau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Pulau Nabi, boleh bermain di kawasan kabilah kamu saja, tak boleh main. Kabilah Abu Talib situ satu, dan Bani Hashim situ dia. Dan harga-harga barang di pasar semua sekali dinaikkan. Bukan setahun, bukan 2 tahun, 3 tahun. Dalam masa pemulauan itu 3 tahun. Baik. Surah-surah diturunkan ketika penindasan kekejaman penguasa-penguasa kafir Quraisy terhadap sahabat berada kemuncaknya. Di peringkat ini turun surah kepada Rasulullah SAW kira-kira 11 surah. Nabi yang ketika itu bukan saja dituduh, malah ketegangan kadang-kadang sampai pada pakatan jahat mereka untuk membunuh baginda. Di penghujung peringkat ini turun Rasulullah SAW 2 surah. Di peringkat inilah turun kepada Rasulullah SAW 2 surah daripada surah Hawamim. Surah Hawamim ni maknanya surah yang bermula dengan Hamim. Baik. Surah Sabah di peringkat ini, Rasulullah dituduh sebagai tukang sihir gila peringkat Al-Quran. Fatir, pakatan jahat terhadap Rasulullah SAW nak bunuh Nabi SAW. Surah Yasin, tuduhan sebagai seorang penyair terhadap Rasulullah. Sifat Jalal Allah juga dinyatakan di dalamnya. As-Saffat dituduh sebagai tukang sihir dan gila. Sad Rasulullah dituduh sebagai tukang sihir dan penusta besar. Al-Buruj, ancaman kebinasaan kaum kafir Quraisy kerana penindasan kekejaman mereka yang melampau ke atas umatnya melalui contoh dalam surah Al-Buruj. Sebab di situ ada cerita Ashabul Ukhdud dalam surah Al-Buruj. Seorang budak yang cerdik, yang mana dia tu buang di mana-mana pun tak jadi apa. Last sekali raja kumpul semua orang untuk bunuh dia. Dan cerita tu cerita yang ada dalam Quran, qutila ashabul ukhdud. Ini contoh kepada apa yang Allah Ta'ala buat dalam Al-Quran, beri semangat kepada Nabi SAW. At-Tariq diturunkan di zaman berlaku konspirasi, komplot pakatan jahat untuk membunuh Nabi SAW. Suratul Fajr, firman Allah Ta'ala, inna rabbaka labil mirsad, semuanya Tuhan benar-benar mengawasi, merupakan ancaman kebinasaan daripada Allah kepada penguasa Quraisy yang zalim. Suratul Balad, iaitu kezaliman terhadap baginda sendiri sudah dianggap sebagai halal. Dan Hamim, surah Hamim Al-Mu'min, itu ancaman kebinasaan seperti yang berlaku kepada Fir'aun. Dan Hamim Sajdah, iaitu ancaman kebinasaan seperti yang berlaku kepada kaum Ad dan kaum Samud. Surah yang ke-41 ni, Hamim Sajdah ni, dan nama surah dia kalau kita buka Al-Quran ni, kalau kita buka Al-Quran ni, surah yang ke-41, surah Fussilat, surah Al-Fussilat. Jadi tak tulis situ supaya faham. Hamim Sajdah. Ya, surah Hawamim ni surah yang bermula dengan Hamim. Dia ada 7 surah semua. 7 surah. Dia bermula dengan Ghafir, Fussilat, Syura, Zukhruf, Ad-Dukhan, Al-Jasiyah, Al-Ahqaf. Dia bermula pada surah 40 sampailah kepada surah 46. 40 sampai 46. Belum pada surah Muhammad Al-Ahqaf. Sampai situ. Surah ni adalah dipanggil surah Hawamim. Surah Hawamim ni dia menghuraikan iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu dihuraikan oleh surah Az-Zumar. Sebelum pada surah tu iyyaka nasta'in dihuraikan 7 surah. Itu surah Hawamim itu. Baik. Peringkat kehidupan Rasulullah kini berakhir dengan baginda dan para pengikut dibebaskan daripada kepungan di Syi'ab Bani Hashim. Di peringkat itu jugalah Abu Talib dan Khadijah meninggal dunia. Allah Akbar. Allah, Nabi kesian sungguh.
Kemudian Rasulullah SAW berkahwin dengan Saudah dan pergi ke Taif pula untuk berdakwah. Perinciannya adalah seperti berikut. Abu Talib meninggal dunia pada 10 Rejab. Pada bulan Rejab 10 tahun kenabian bersamaan 619 Masihi. Tahun yang ke-10 kenabian. 2 bulan selepas itu Sayyidah Khadijah pula meninggal di dunia pada bulan Ramadan tahun ke-10 kenabian. Ya Allah, tahun sama, bulan je lain. Itu bulan Rejab, Sya'ban, Ramadan. Khadijah pula tidak ada. Nabi berkahwin dengan Saudah pada bulan Syawal tahun 10 kenabian bersamaan dengan 619 Masihi. Pergi berdakwah ke Taif pada tahun ke-10 kenabian juga bersama Jun tahun 619 Masihi. Pada ketika itu dipercayai turun surah Al-Ahqaf dan surah Jin kepada baginda Nabi SAW. Al-Ahqaf, Al-Quran diperdengarkan kepada kumpulan jin, Al-Jin selepas mengajar Al-Quran kepada kumpulan jin. Jin itu memeluk Islam dan menjadi pendakwah kepada bangsa jin yang lain. Boleh nampak ni? Ini di antara rentetan dia. Kalau kita tengok di sini, baru je nak reda, berakhir pembebasan ataupun kepungan ataupun boikot yang dibuat, baru je nak berakhir boikot tu, baru nak selesai duduk, mati pula pak nakal dia sayang, mati pula, mati kafir. Tidak mati Islam, mati kafir. Sedih Nabi, Tuhan saja tahu. Sedih Nabi sungguh. Kesiannya Nabi kita, kesian. Sedih Nabi. Khadijah pun meninggal juga 2 bulan lepas tu. Allah, lagilah Nabi terasa sebab Khadijah ni orang Nabi sayang. Nabi sayang pada Khadijah ni luar biasa. Luar biasa Nabi sayang pada Khadijah. Sebab tuan-tuan bayang daripada tahun pertama kenabian sampai 10 tahun susah bersama, senang bersama, tak boleh makan bersama. Khadijah ni bangsawan, bukannya orang maimat, bukannya orang lelaki-lelaki, orang kaya, tapi habis harta dia tolong Nabi SAW menyebarkan Islam. Sebab nak sebar Islam ni dengan duit juga, guna duit juga. Zaman tu nak buat baik dengan orang semua sekali, nak panggil jamuan makan, panggil Nabi jamu orang makan, tu panggil Nabi. Lalu benda tu benda yang terasa sangat. Nabi terasa kehilangan Khadijah, Nabi terasa. Tapi Nabi berkahwin dengan Saudah. Tapi kerinduan pada Khadijah tu masih ada. Sampai Nabi di Madinah kahwin dengan Aisyah. Sampai kahwin dengan Aisyah pun ada lagi kerinduan itu. Cemburu Aisyah dengan Khadijah. Orang perempuan tak ada arah sungguh. Orang mati pun cemburu lagi. Orang mati pun cemburu lagi. Allah. Baik. Yang keempat, kita tengok. Ni mudah nak faham. Kalau tuan-tuan baca boleh faham, tapi kita bacalah kerana ada nota ni. Surah-surah diturunkan pada 3 tahun terakhir kehidupan Nabi SAW di Mekah. Ni surah yang nak pergi hijrah dah ni. Berapa peristiwa penting yang merupakan peringkat keempat kenabian Rasulullah SAW di Mekah. Yang pertamanya berkahwin dengan Aisyah. Dia berlangsung pada bulan Syawal tahun 11 kenabian bersamaan 620 Masihi. Bagaimanapun kehidupan sebagai suami isteri mereka baru bermula selepas berhijrah ke Madinah. Kahwin dulu. Kehidupan sebagai suami isteri berlaku selepas hijrah ke Madinah. Baik. Namun di sini ada perselisihan pendapat sebagaimana kita tahu dah. Umur Aisyah tu lah 8 tahun dan 18 tahun. Yang mana satu, dua-dua tu ada riwayat. Tapi kalau kita boleh pakai 18 tahun lagi selamat Nabi kita. Selamat daripada tuduhan pok-pok jahat yang menuduh Nabi kita dengan bermacam-macam tuduhan. Baik, tahun itu juga 6 daripada puak Khazraj datang dari Madinah ke Mekah memeluk Islam. Peristiwa ini berlaku pada bulan Zulhijjah, Hajilah, dan tahun yang sebelah kenabian bersamaan 620 Masihi. Baik.
Puak Khazraj daripada Madinah, dia mari ke Mekah mesti haji. Kerana Arab pada ketika itu haji ni memang dah ibadah dia dah. Cuma ibadah dia dah tukar, dia dah reka. Dia dah masuk ibadah tu dengan benda bid'ah. Dia masuk ibadah tu dengan benda bid'ah. Lalu bila jadi begitu, marilah Puak Khazraj. Puak Khazraj hak mari ni, dia duduk dengan Yahudi. Dia duduk di Madinah. Yahudi duduk mengajar dalam tempat dia. Yahudi kata Nabi akhir zaman ni begini, tubuhnya begini, orangnya macam ni, bercakapnya begini. Dia sebut Yahudi. Yahudi kenal Nabi ni, Allah Ta'ala sebut ya'rifunahu kama alladhina ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Nabi tu macam mereka kenal anak mereka sendiri. Makna kenal sungguh. Sifat kenabian Nabi akhir zaman tu memang Allah Ta'ala sebut dalam kitab beliau, kitab-kitab mereka daripada kalangan ahli kitab. Jadi heran sungguh dia pergi lawan Nabi sebab dengki. Baghyan bainahum, Allah Ta'ala sebut dalam Quran tu sebab dengki bukan sebab apa, sebab bangsa je. Bangsa ni bangsa Arab. Aku Bani Israel. Arab milih Arab ni jadi hamba kita dulu. Arab ni jadi orang yang tak ada nilai dulu. Kita ni puak-puak yang ada nilai, puak-puak Nabi pula di kalangan kita. Dia rasa bahawa dia hebat. Puak Khazraj ni dia dengar sifat-sifat Nabi, dia dengar. Dia kata. Lepas tu dia pun kan dengar berita, dia kata orang kata dia Nabi di Mekah. Dia Nabi di Mekah. Kita tengok. Kita tengok jumpa Nabi tu dalam bulan Zulhijjah, katanya di Mina jumpa Nabi. Tu melontar. Dia tengok Nabi, tengok atas, tengok bawah. Dia kata serupa dah macam apa dia dengar ni. Dia dengar je. Bukan dia mengaji. Dia dengar begitu, dia tidak mengaji. Hak mengaji tu tak reti. Hak dengar-dengar tu reti. Kita tak boleh marah juga kalau orang biasa duduk kat luar dia, kalau orang mengajar. Mungkin dia lebih reti lagi pada kita kot. Kadang-kadang dia duduk kat luar tu dia lebih reti lagi pada kita. Kadang-kadang hak duduk dalam tu tak reti. Jadi dia dengar, dia kata serupa dah dia kata. Tengok muka pun tinggi, rendah dia sama. Dia bercakap dengan Nabi. Sebab Yahudi dah beritahu dah dalam mengaji tu apa risalah yang dibawa Nabi akhir zaman. Dia kata sama ni, dia masuk Islam. Bila masuk Islam pun ni balik Madinah. Satu apa ni orang panggil, satu perkara yang baik, satu perkara yang cukup baik daripada orang Khazraj, dia mari. Aus dengan Khazraj. Ni Puak Khazraj juga mari tahun yang ke-11 kenabian. Maka berlakunya peristiwa Isra' Mi'raj sebagai kefarduan sembahyang 5 waktu. Peristiwa Mi'raj berlaku pada 27 Rejab tahun 12 kenabian bersamaan 621 Masihi. Terlepas peristiwa Mi'raj, sebahagian daripada surah An-Najm diturunkan juga surah Bani Israel atau suratul Isra'. Surah Bani Israel ini mana surah Al-Isra' diturunkan pada ketika itu. Maka berlakunya peristiwa Isra' Mi'raj ini, kalau kita tengok sembahyang tahun 12 kenabian baru sembahyang. 1 sampai 11 tu akidah saja. Akidah. Jangan tuan-tuan faham bahawa kita kena ngaji akidah dululah, sembahyang tak lagi. Jangan. Sembahyang tu sembahyang lah, tapi nak beritahu penekanan kepada akidah itu satu penekanan yang cukup penting, lebih pada ibadah lagi. Ibadah pun kena tekan juga, kena mengaji juga, supaya ibadah tu selari dengan sunnah. Nak beritahunya kalau ibadah dibuat dengan tidak ada akidah, ibadah itu sama sekali tak terima oleh Allah. Sebagaimana kita baca kisah kemarin, musyrikin Mekah telah pun puak-puak Quraisy dia jaga Masjidil Haram, dia bagi minum orang mari haji, tapi tidak diterima amal baik dia itu semasa dia buat zaman jahiliah. Bila dia masuk Islam,
segala kebaikan yang pernah dibuat di zaman jahiliyah diterima oleh Allah Ta'ala. Itu hebat. Segala kejahatan yang telah buat di zaman jahiliyah itu telah pun dihapuskan oleh Allah dengan ucapan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah yang dia ucapkan. Sebab tu bila dikata bahawa aj'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram, dia rasa bangga juga boleh beri minum orang haji, boleh imarah masjidil haram, dan benda tu benda yang mulia, tapi tidak dikirakan tidak ada akidah. Akidah tu penting dalam hidup kita. Sebab tu kita mengaji akidah ni. Baik. Bila berlaku Isra' Mi'raj, maka itulah fardu sembahyang. Masa ni barulah sembahyang. Berlaku bai'ah Aqabah pertama, 12 orang Ansar datang daripada Madinah ke Makkah lalu memeluk agama Islam. 10 orang daripada mereka puak Khazraj dan 2 orang daripada mereka puak Aus. Peristiwa ini berlaku pada bulan Zulhijjah tahun 12 Kenabian bersamaan 621 Masihi. Itu bai'ah Aqabah pertama. Rasulullah kirim sahabat yang mengajar Quran di Madinah. Berlaku bai'ah Aqabah kedua, pada kali ini 72 orang daripada Madinah datang. Ramai, 72 orang memeluk agama Islam. Peristiwa ini berlaku pada bulan Zulhijjah tahun yang ke-13 Kenabian bersamaan 622 Masihi. Di peringkat keempat yang merupakan peringkat akhir kehidupan Nabi SAW di Mekah, kira-kira 13 surah diturunkan di bawah dikemukakan perinciannya. Surah Yunus di zaman keraguan dan berbagai tuduhan terhadap Nabi SAW, bentukan sihir mereka kuat dan sebagainya. Surah Hud juga diturunkan zaman keraguan dan berbagai tuduhan terhadap Nabi. Surah Yusuf, perancangan dibuat untuk menghalau Nabi SAW daripada bumi Mekah. Pada ketika itu perancangan dibuat untuk menghalau Nabi daripada bumi Mekah. Lalu sahabat minta, apa benda lah yang boleh kami hiburkan hati-hati kami yang kami selalu ditekan. Maka sahabat meminta lah turunlah surah Yusuf. Turunlah surah Yusuf, satu surah menceritakan ujian yang berat yang Nabi Yusuf tanggung, tapi akhirnya menang dengan sebab yattaqi wa yasbir, dengan sebab takwa dan bersabar. Lalu sahabat kena takwa, kena bersabar, sebagaimana Yusuf, Allah Ta'ala akan beri kemenangan kepada kita. Ar-Ra'du sebagai komplot dan pakatan jahat yang dirancang terhadap Rasulullah SAW. Surah Ibrahim berbagai komplot dan pakatan jahat dirancang oleh orang lain terhadap Nabi. Al-Hijr diturunkan suasana ejekan dan tuduhan-tuduhan liar terhadap Nabi. Dan juga An-Nahl diturunkan sebagai isyarat hijrah ke Madinah. Pada tahun 12 Kenabian berlaku peristiwa Isra' Mi'raj kepada Nabi. Pada tahun itu dipercayai turun 2 surah kepada baginda. Di dalam surah tersebut disebut peristiwa itu. Di dalam surah Isra' diajar kepada Nabi, diajarkan kepada Nabi doa hijrah dalam perjalanan Rasulullah SAW ke Mekah, Palestin untuk di Mi'raj, ditayang kepada baginda suasana di Madinah yang akan menjadi tempat penghijrahan Nabi SAW. Masa nak pergi berjalan ke Palestin tu, tunjuk dah Madinah, tunjuk dah ni Madinah, Yathrib. Yathrib itu nama awal dia, nama Yathrib. Ni tempat untuk kamu berhijrah. Berkembangnya Islam di situ. 2 surah diturunkan itu, surah Al-Isra' ataupun surah Bani Israel. Selain yang berlaku pada malam Isra', pada malam Mi'raj itu, terdapat juga isyarat tentang penubuhan negara Islam Madinah di dalam itu. An-Najmu, peristiwa di mana Mi'raj dikemukakan di permulaan surah ini. Wan-Najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, itu surah dia. An-Najmi. Dan 4 surah akan dikemukakan nanti dipercayai turun pada tahun ke-13 Kenabian, beberapa ketika sebelum Nabi berhijrah, iaitu surah Hawamim, surah Asy-Syura, tentang kemasyarakatan Islam. Disebutlah nak pergi Madinah ni nak duduk macam mana, hidup bermasyarakat, nak bernegara tadi. Disebut masyarakat berkenaan dengan kemasyarakatan Islam. Syura. Az-Zukhruf, penyempurnaan hujah terhadap kaum kafir dan amaran terakhir kepada mereka. Hujah, kesimpulan hujah yang selama ni kamu duk tuduh tu Allah Ta'ala simpulkan. Ini tanda-tanda nak hijrah. Dan Al-An'am, penyempurnaan hujah terhadap kaum kafir dan amaran terhadap apa yang mereka buat oleh Nabi SAW. Dan juga surah Al-A'raf, penyempurnaan hujah terhadap kaum kafir Quraisy dan amaran terakhir pada mereka. Baik, itu kehidupan di Mekah. Lalu kita kiranya boleh faham kalau kita baca carta surah dengan baik. Itu kita boleh bagi kepada 4 bahagian tadi.
Pertama, peringkat kenabian pertama, peringkat kedua, peringkat ketiga. Yang keteruknya peringkat kedua, peringkat ketiga. Peringkat dakwah secara sir itu tak ada orang tahu sangat. Dakwah Nabi pada orang-orang terdekat dengan Nabi, keluarga-keluarga Nabi, di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, yang merupakan tempat Nabi baca Quran, juga sahabat-sahabat ikut. Allah Ta'ala nak jaga agama ni, Allah Ta'ala bagi sahabat ni yasrah sadrahu fil Islam. Allah Ta'ala buka pintu hati dia untuk tanam Islam. Itu Masya Allah, Allah Ta'ala ni dia buat. Nabi baca Quran, sahabat dengar, ada pada tulis ditulis, tak pada tulis dia dengar Nabi, dia melekat. Itu aturan Allah kepada para sahabat. Kalau sahabat macam pokok kita ni, kalau sahabat Nabi macam pokok kita, sebut 10 kali pun tak ingat lagi, kita kata payah sikit Islam lah. Payah sikit nak berkembang Islam ni, termasuk saya lah dah. Tapi pokok sahabat ni Allah Ta'ala atur dia dengan aturan yang baik. Nabi sebut pun, hak pandai tulis dia tulis. Hak pandai dengar Nabi baca. Lepas tu melekat. Dan dia rasa pada peringkat awal ni di Mekah ni, Rasulullah marah. Peringkat awal tu Rasulullah marah, tulis perkataan dia, hadis tu Rasulullah tak bagi. Itu kalau kita boleh tengok dalam pembelajaran hadis, peringkat awal Rasulullah tak bagi, tu suruh tulis Quran saja. Sebabnya nak sesuaikan keadaan kefahaman sahabat di antara Quran dengan hadis. Makan masa juga, bukan sikit punya masa, lama punya masa. Nak sesuai keadaan supaya sahabat betul-betul faham. Yang Rasulullah baca ni Quran, Rasulullah baca ni hadis. Dia nak suruh jadi gitu. Apabila sahabat faham betul-betul, Rasulullah apa suruh tulis apa yang disebut keluar daripada mulut Nabi. Dan penulis wahyu ni, penulis ilmu Quran dan juga hadis ni, memang ada sentiasa dengan Nabi. Kat 100 orang apa ni, pokok sufah, ahli sufah tu, yang duduk tidur di orang panggil sutuh masjid belakang tu, dia buat atap sikit belakang tu, pokok dia tidur situ. Abu Hurairah, Ibn Abbas, pokok ni Nabi keluar je tulis. Isteri Nabi pun ambil manfaat, tulis juga, Aisyah. Ada satu cerita yang mana cerita berlaku pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni Rasulullah memang iktikaf di masjid lah. Iktikaf di masjid. Lalu Aisyah ni dia tengok Rasulullah iktikaf, dia tengok rumah dia tepi tu. Tengok Rasulullah duduk tidur gitu. Tak ada apa dinding, tak ada apa tabir semua sekali. Dia kata tak boleh jadi ni, dia kata Rasulullah. Aisyah ni isteri cerdik. Dan dia cakna pada suami sampai tahap gitu. Kalau bini kita macam mana, tidur atas sofa tu kan, biar tidur orang tua ni duduk situ. Kata gerak lah. Dah tidur situ. Dia tak berbagi Rasulullah ni cacat celah aib. Aisyah pun jahit, dia pasang tiang 4 gitu, dia buat penutup atas sikit, dia buat macam tabir tempat Rasul tidur. Rasulullah masa tu masuk ke rumahnya. Rasulullah tu isteri lain bila tengok Nabi Aisyah buat gitu, pakat-pakat nak buat juga. So Rasulullah dengan fikiran dia, malam ni Rasulullah tidur lah kemah ni, esok tidur kemah Saudah, atau tidur kemah Zainab. Penuh kemah sajalah Masjid Nabawi. Bila Rasulullah bangun, saya tengok Rasulullah kata, apa dia banyak kemah-kemah ni? Rasulullah tanya, jawab isteri-isteri dia kata, Rasulullah mana tidur kemah Aisyah buat, malah saya tidur rumah saya buat. Masing-masing berlumba nak berkhidmat pada Rasulullah. Rasulullah bijak. Rasulullah tak kata, kau habis kemah ni, tinggal Aisyah seorang je. Tak. So tidak melukakan hati. Rasulullah kata,
tahun ini aku membatalkan iktikaf aku. Rasulullah tidak iktikaf tahun itu. Sedangkan iktikaf ni satu benda besar. 10 akhir Ramadan, betul tak? Kerana ada benda yang perlu dijaga oleh Nabi SAW lebih besar lagi. Itu hati, takut hati isteri terluka. Masing-masing cabut mula kemah. Rasulullah tak buat iktikaf tahun tu. Ikut tidur, ikut giliran rumah masing-masing yang telah ditetapkan. Betapa bijaknya Nabi SAW dalam menguruskan hal berkaitan dengan itu isteri, apatah lagi perkara-perkara lain diurus oleh Nabi dengan bijak. Dan itulah sahabat, isteri-isteri Nabi pun sahabat dia masing-masing nak berkhidmat ke Nabi. Ibnu Abbas dia tengok Nabi keluar je lagi ambil wuduk, cepat-cepat dia ambil air. Dia letak, setiap kali Nabi ambil wuduk dia ambil air letak untuk Nabi SAW. Sehingga Nabi berdoa kepada dia tu, Allahumma faqihhu fid din, 'allimhu at-ta'wil. Dia tu semangat nak khidmat pada agama itu lebih. Apatah lagi orang yang membawa agama, iaitu Nabi kita SAW. Kita Nabi tak ada dah, kita tak pernah jumpa Nabi, tapi kita berkhidmatlah untuk mempertahankan sunnah Nabi. Itu khidmat kita pada hari ini. Kalau kita biar orang sebut benda-benda mengarut yang tidak ada sandaran, tidak ada asal usulnya, kita telah membiarkan orang melukai Nabi kita SAW. Cukuplah dengan sengsara yang Nabi tanggung 13 tahun duduk di Madinah, tidak daripada tahun mula-mula kenabian, tahun kenabian, tahun umur 40 sampailah kepada 13 tahun kenabian duduk di Madinah tu dengan berbagai-bagai benda. Sebelum daripada umur 40 orang tak marah ke Nabi. Orang kata apa Nabi sebelum umur 40? Al-Amin. Oh, Muhammad mana? Muhammad tu Allah, Muhammad tu tak ada lah. Orang baik sungguh Muhammad tu. Orang bijak sungguh Muhammad tu. Orang cerdik sungguh. Habis mulut-mulut orang semua puji. Sebab masa tu memang Nabi baik dan Nabi tak ganggu siapa-siapa pun. Nabi tak ganggu siapa-siapa pun. Tetapi apabila Nabi bawa Islam, bawa perkara yang mengubah masyarakat, masa Nabi diganggu, Nabi dikata, Nabi ditekan. Maka kalau kita nak hidup pada jalan Nabi ni, kita kena sedialah. Orang kata apa pada kita ke, orang kawan-kawan kita nak ejek kita ke, kita kena sedia. Sebab apa yang kita bawa adalah mempertahankan Nabi SAW. Mudah-mudahan diberkati Allah. Esok kita sambung hijrah ke Madinah. Surah-surah yang diturunkan bersamaan hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah ni kalau kita tengok banyak surah berkaitan dengan jihad, infak, perang, hukum kemasyarakatan, undang-undang, hak wanita, memang banyak. Itu surah yang diturunkan di Madinah. Dia macam-macam cerita. Dan surah di Madinah ni lah dia mengikut tertib ayat-ayat dan cerita-cerita yang berlaku. Sebab di Madinah ni Nabi dah berkerajaan. Nabi bukan sahaja ketua keluarga, tapi bukan seorang Nabi, tapi dia ketua pada negara. Jadi ketika itu Nabi dah ada perancangan Madinah, ada piagam Madinah dan sebagainya. Ada dah orang-orang yang mari berjumpa dengan Nabi. Ada Nabi telah mengirim surat kepada, belum pada tu Nabi tak kirim surat ke siapa-siapa. Sebab Nabi bukan pemerintah. Bila Nabi pemerintah, maka lain corak ayat yang Tuhan turunkan dalam Al-Quran, lain dengan dari segi orang panggil, dari segi percakapan Allah tak sama dengan ayat-ayat yang disebutkan di Mekah itu. Kita akan tengok esok insya-Allah. Dan perbezaannya kita tengok esok. Aku qauli hadza astaghfirullah al-azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi